Hai semua, kami dari kumpulan Good Laban dan ingin menerangkan penggunaan teknologi terhadap etika manusia. Tanpa membuangkan masa, marilah kita tengok video kami. Arus perkembangan semasa ternyata memberi impak yang amat besar dalam kehidupan kita. Perkembangan demi perkembangan ini tidak dapat kita hadapi tanpa kita membina tamadun baru dalam kehidupan kita. Perkembangan ini meliputi keseluruhan cara hidup masyarakat kini dan apa yang ingin difokuskan di sini ialah perkembangan kepada golongan belia. Dalam dunia yang semakin maju ini, terutama dalam abad ke-21, harapan rakyat terutama sekali di kalangan belia adalah sangat tinggi. Kewujudan teknologi yang canggih menjadikan kehidupan belia sekarang lebih maju seiring dengan golongan belia di negara-negara maju yang lain. Ruang udara dan langit sesebuah negara terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat dan pelbagai sumber di seluruh dunia melalui sumber ICT dan media. Disebabkan kewujudan teknologi telah menyebabkan golongan belia pada zaman sekarang sudah mengubah cara hidup sehingga membawa kebaikan dan keburukan kepada cara hidup mereka. Marilah kita tengok apakah kebaikan dan keburukan yang telah dibawa oleh teknologi maklumat sehingga mempengaruhi kehidupan mereka. Antara kebaikan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat adalah dapat meningkatkan pengetahuan am dalam kalangan para remaja. Pengetahuan am ini adalah penting supaya golongan remaja mengenali dan mengetahui hak mereka serta dapat memberikan pendapat atau solusi berkenaan isu-isu semasa yang membuatkan negara asing bergolak dan membantu melahirkan golongan remaja yang pengetahuan luas dan tidak bersikap katak di bawah tempurung. Kebaikan teknologi maklumat dan komunikasi bagi pendidikan dan pembelajaran. ICT telah memainkan peranan penting dalam bidang pendidikan. Dengan adapnya, teknologi seperti komputer, internet dan perangkat mobile, siswa dan pendidik dapat mengakses sumber belajar yang kaya dan beragam. Dengan internet, siswa dan pendidik dapat mengakses buku, video, dan material pembelajaran lainnya secara online. Ini juga memungkinkan pembelajaran jarak jauh, khusus online, dan pertukaran pengetahuan antara lembaga pendidikan di seluruh dunia. Tindakan penyalahgunaan teknologi ini menunjukkan bahawa pengguna tidak dapat mengawal tingkah laku sendiri apabila mereka menggunakan atau mengaplikasikan teknologi. Salah satu penyalahgunaan teknologi ialah jenayah cyber. Jenayah cyber merupakan jenayah yang dilakukan melalui komputer dalam internet. Perbuatan ini menyebabkan mangsa menderita dan mengalami kerugian. Penjenayah cyber akan muat turun cara mencuri, menipu harta benda, pemalsuan, peras ugut, mengubah data dan lain-lain melalui internet. Hal ini bertujuan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan mangsa-mangsa. Perbuatan jahat yang biasa kita dengar termasuklah penipuan, kerosakan atau pengubahsuaian ke atas program atau komputer, kecurangan maklumat dan pengitipan penyebaran virus. Dalam perlakuan jenayah cyber adalah kehilangan aset-aset tertentu seperti wang atau dokumen sulit yang dimiliki. Pihak yang melakukan penipuan atas talian atau lebih dikenali sebagai Macau scam yang melalui panggilan telefon dan menggunakan maklumat peribadi yang telah dicuri. Penjenayah ini mampu menjerat mangsa sehingga rugi beratus ribu ringgit. Mewujudkan plagiarisme dalam pendidikan.
Dengan adanya teknologi yang canggih, kebanyakan tugas yang memerlukan kemahiran seperti melukis, mengira, menulis telah diselesaikan oleh komputer. Golongan belia kini menjadi lebih malas dan kehilangan kemahiran-kemahiran tertentu dengan meningkatnya kebergantungan kepada komputer. Sebagai contoh, menaip dan mengira dengan menggunakan komputer dan mesin kira akan menyebabkan kemahiran menulis dan mengira pelajar merosot. Masalah komunikasi dan plagiarisme juga boleh berlaku dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Ada beberapa bentuk plagiarisme yang diamalkan. Antaranya penipuan secara langsung, perkataan-perkataan, perenggan atau sebarang bahan yang diambil daripada bahan terbitan orang lain tanpa usaha yang sewajarnya dalam mengiktiraf sumber asal bahan ilmiah tersebut. Pengubah suaian perkataan-perkataan orang lain tanpa memberikan pengiktirafan yang sewajarnya. Dengan teknologi, dunia di hujung jari melalui internet pada masa kini, diakui seseorang pelajar mampu menyiapkan kertas kerja atau tesisnya dengan jalan pintas yang cepat. Konklusinya, pelbagai faedah yang akan diperoleh sekiranya golongan remaja menguasai teknologi maklumat, kini ia terserah kepada para remaja sama ada ingin memanfaat sebaik-baiknya atau tidak dalam perkembangan teknologi hari ini. Usaha ini juga wajar disokong oleh kerajaan dalam melaksanakan pendidikan berdasarkan teknologi seperti program internet untuk sekolah bestari, serta menggalakkan penceburan teknologi maklumat dalam setiap industri ekonomi dalam negara. Semoga generasi muda di negara ini menjadi generasi yang berjaya dalam memacu negara ke arah kemajuan dan progresif yang berkekalan di samping mengutamakan perkembangan teknologi dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Kemajuan ICT diharap dapat membawa kesan positif terhadap penggunanya. Kesan-kesan negatif yang berpunca daripada kemajuan ICT harus diberi perhatian oleh kerajaan dan pihak yang bertanggungjawab agar gejala negatif ini dapat dibanteras. Pengguna ICT juga haruslah lebih bijak dalam menilai setiap kandungan yang diterima oleh kepesertaan ICT agar Malaysia duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju.